Sirahul Yaqin. Tidak lupa kepada pentahqiq dan komentar Syekh Samir Ahmad Al-Attar. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Thai, di Rumania, di Marawi, di Indonesia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, mari sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala menambah keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an lahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tahun-tahun ini marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini. Dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita ini Allah Ta'ala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat. Dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insyaAllah. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi bacaan kitab Sirah Nurul Yaqin yang telah dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Khudaribi dan telah ditaktik dan diberi komentar oleh Syekh Samir Ahmad Al-Aqtar. Dan insyaAllah pada malam ini kita masuk pada tajuk yang baru, iaitu berdakwah secara terang-terangan. Berdakwah secara terang-terangan. Tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Syekh mulakan kata-kata beliau, tempoh masa menyampaikan dakwah secara rahsia. Telah berlalu. Dalam tempoh tersebut Nabi SAW tidak menyampaikan dakwah di tempat-tempat umum yang menjadi tempat perhimpunan orang-orang Quraisy. Jadi dalam menyampaikan dakwah ni tuan-tuan ada dua sesi. Pertamanya sesi menyampaikan dakwah secara sir. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan dakwah secara sir di tuan-tuan selama 3 tahun. 3 tahun pertama selepas kenabian, Rasulullah SAW sampaikan dakwah secara sorok-sorok, bermula daripada mereka yang berada dalam rumah Rasulullah SAW, kemudian diikuti dengan mereka yang kerabat, yang hampir, yang dekat, yang ada kepercayaan sesama mereka dengan Rasulullah SAW. Perjalanan ini tuan-tuan bermakna berjalan selama 3 tahun menyampaikan dakwah secara sir. Bila selesai penyampaian dakwah secara sir ni tuan-tuan, saya kata apa lagi, umat Islam pula tidak menzahirkan ibadah mereka kerana bimbangkan fahaman perkauman Quraisy yang sempit. Setiap orang yang ingin melakukan ibadah akan pergi ke lereng-lereng bukit di Mekah untuk bersembahyang dan bersembunyi. Jadi 3 tahun yang pertama itu, para sahabat yang menerima dakwah daripada Nabi SAW, mereka melakukan ibadah ketika itu tuan-tuan tidak secara terang-terang, terpaksa pergi jauh. Kalau kita lihat Rasulullah SAW itu sendiri, dia tidak salat ataupun tidak melakukan ibadah di Mekah. Dia akan pergi keluar Mekah. Begitu juga para sahabat yang lain, mereka bila sampai nak beribadah, mereka keluar. Ketika waktu ni tuan-tuan, persyariatan dalam melaksanakan ibadah itu tidak ada lagi. Cuma peringkat awal ni Rasulullah SAW menyampaikan dakwah dan isi kandungan dakwah itu lebih kepada kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah pula lebih kepada ibadah agama Hanif. Agama Hanif ni tuan-tuan, agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Hanifan. Jadi agama Hanif, dulu Nabi Allah Ibrahim panggil agama Hanif. Jadi daripada Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Allah Ibrahim, dan syariat yang dibawa Nabi Allah Ibrahim itu dipanggil agama Hanif. Dan agama Hanif inilah yang diteruskan oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam dan diteruskan kepada keturunan Nabi Allah Ismail kepada penduduk Mekah, terutamanya ketika itu. Termasuklah ayah Nabi, tok Nabi naik ke atas. Sebabnya kalau katalah ada keturunan Nabi ke atas
yang menyembah berhala itu mustahil, kerana mereka cukup kuat mengamalkan agama Hanif, iaitu agama syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Begitu sampailah Nabi SAW dibangkitkan tadi. Pada peringkat awal dakwah secara sir tadi, 3 tahun pertama kenabian tadi tuan-tuan, para sahabat menerima dakwah tadi, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka beribadah sebagaimana ibadat agama Hanif. Begitu juga Nabi SAW sendiri pun tuan-tuan, sebelum kenabian itu pun tuan-tuan, kan berulang alik ke Gua Hira. Berulang alik ke Gua Hira itu tuan-tuan, duduk beruzlah. Itu pun agama Nabi Allah Ibrahim. Jadi waktu itu belum disyariatkan syariat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana mereka nakkan suasana keadaan yang tidak terkejut kepada penduduk Mekah, mereka terpaksa keluar. Bila nak beribadah saja, dia keluar duduk di lereng-lereng bukit, di dalam-dalam gua dan sebagainya. Dan mungkin ada rumah-rumah para sahabat yang duduk di luar Mekah, maka mereka akan menumpang duduk di rumah itu. Ini suasana keadaan bagaimana para sahabat ketika 3 tahun yang pertama dakwah secara sir tersebut. Apabila bilangan orang Islam menjangkau angka 30 orang, keadaan menuntut Rasulullah SAW supaya berkumpul bersama mereka untuk mengajar mereka. Untuk tujuan itu, baginda memilih rumah Al-Arqam bin Abu Al-Arqam. Keislamannya telah kita sebutkan. Rasulullah SAW terus melaksanakan dakwah secara rahsia, sehingga Allah SWT menurunkan firman-Nya dalam suratul Hijj ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Sadaqallahul azim. Maka sampaikanlah secara berterus terang apa yang telah diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik itu. Jadi Rasulullah SAW itu tuan-tuan, dia menyampaikan Islam secara sirnya sampailah wahyu ini turun. Bila sampai wahyu ini turun tuan-tuan, suratul Hajj ayat 94, maka ketika itu barulah Rasulullah berhenti dakwah tadi secara sir dan mulakan peranan menyampaikan dakwah secara terang-terangan, dengan cara bagaimana? Mengumpulkan seluruh sahabat yang telah Islam tadi, dan mula mereka duduk di rumah Abi Al-Arqam, rumah Al-Arqam, Arqam bin Abu Al-Arqam. Cuba tuan-tuan tengok kat dalam tu. Ini dia punya syarah ni. Siapa Arqam bin Abu Al-Arqam? Beliau juga dikenali sebagai Abu Abdullah. Bapanya bernama Abdul Manaf bin Asad. Al-Arqam adalah di antara orang yang pertama mula Islam dan berhijrah. Rasulullah SAW menggunakan rumahnya untuk menyampaikan dakwah secara sembunyi kepada orang ramai. Apabila bilangan mereka mencapai 40 orang lelaki, orang yang terakhir mencukupkan bilangan tersebut ialah Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab ni tuan-tuan, orang yang terakhir sekali dalam menyampaikan dakwah secara sir. Mereka keluar kepada orang ramai. Beliau meninggalkan zaman pemerintahan. Beliau meninggal, siapa beliau tadi tuan-tuan? Arqam bin Abu Al-Arqam. Beliau meninggal zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu cerita tentang dia. Jadi berapa lama tuan-tuan? Lama tak lama ni tuan-tuan, secara sir ni sampailah terakhir orang yang beriman kepada Nabi SAW, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia beriman. Tapi waktu itu tuan-tuan, berita tentang Rasulullah SAW itu dah mula tersebar, membawa dakwah ataupun agama baru, fahaman baru. Itu sebabnya kalau kita lihat sejarah Sayyidina Umar itu sendiri, dia cukup marah dengan Rasulullah SAW pada peringkat awal, sehingga kan dia tak boleh dengar nama Muhammad. Bila dengar saja nama Muhammad tuan-tuan, maka yang ada dalam kepala dia nak bunuh. Yang Sayyidina Umar pada akhirnya tuan-tuan, waktu dia nak berjalan menuju pergi rumah Abu Al-Arqam tuan-tuan, tiba-tiba sampai di simpang. Tujuannya nak bunuh Rasulullah. Tujuannya berjalan tu nak menuju ke rumah Abu Al-Arqam bin Abu Al-Arqam tuan-tuan, nak bunuh Rasulullah. Tapi tiba-tiba dihalang oleh seorang sahabat tuan-tuan. Nak ke mana? Aku nak pergi rumah Arqam, aku nak bunuh Muhammad. Lalu sahabat tadi kata, kenapa kau mesti nak bunuh Muhammad sedangkan adik kau sendiri pun telah Islam, menjadi pengikut Muhammad? Itu yang lagi berang tu. Jangan duk nak sibuk yang jauh dan dekat ni, darah kau sendiri ni. Yang akhirnya tuan-tuan, dia pusing tuan-tuan, tak jadi pergi nak bunuh Rasulullah, dia pergi bunuh adik dia. Siapa adik dia? Fatimah.
Adik Sayyidina Umar tu Fatimah dengan suami dia. Jadi sampai dekat rumah Fatimah diketuknya tuan-tuan. Belum sempat diketuk rumah Fatimah tadi, dia dengar Fatimah tadi tengah baca Quran dengan suami dia, dengan pembantu di khadam dia. Surah Taha. Itu yang diketuk. Bila dia dengar saja tuan-tuan, makin berak ni makin marah. Itu yang bila diketuk saja, adik dia dengar saja siapa? Umar. Dia orang kat dalam tu dah belum gigit. Sebab Umar ni, Sayyidina Umar ni tuan-tuan, orang geledek. Betul tuan-tuan. Siapa yang buka? Fatimah buka. Fatimah buka pintu ketiga tu, suami dia dekat belakang. Suami dia dekat belakang, khadam dia dekat belakang. Fatimah buka je tuan-tuan, terus ditinju ni Fatimah. Ditinjunya Fatimah tuan-tuan sungguh. Lepas tu datang pula adik si suami Fatimah nak selamatkan Fatimah, dia pula kena tinju. Ni Sayyidina Umar. Lalu waktu tu tuan-tuan, bila dengar saja Umar tadi tuan-tuan, dia masukkan kepingan Quran tu dalam lengan baju Fatimah. Jadi waktu ditinju tadi, kepingan Quran tu terkeluar. Waktu kepingan Quran tadi terkeluar tadi tuan-tuan, terus Sayyidina Umar kata, apa tu? Berikan kepada aku, dia kata. Itu yang Fatimah minta, dia kata, kau tak boleh pegang kecuali kau bersih terlebih dahulu. Yang akhirnya dia mandi. Selepas dia mandi tuan-tuan, terus diberikan kepada Umar. Umar baca Surah Taha ayat 1 sehingga ayat 5. Cuba tuan-tuan baca. Balik nanti tuan-tuan tengok. Itu yang hebatnya, ini keramahannya tuan-tuan, wahai Allah SWT. Mujizat Allah, mujizat Nabi SAW. Sehingga akhirnya tuan-tuan, bila dibaca, selesai dibaca 5 ayat tersebut tuan-tuan, dia minta, wahai Fatimah, hantarkan kepadaku, ketemukan aku dengan Muhammad. Bila dengar saja Sayyidina Umar tuan-tuan minta ketemukan dengan Muhammad tuan-tuan, Fatimah dah takut dah. Mesti dia apa-apa ke Rasulullah. Jadi dia tinju aku. Dia kata, tolong bawa aku, dia kata. Makin tegang suasana. Kerana takutnya tuan-tuan, akhirnya dibawa. Sampailah rumah Arqam bin Abu Al-Arqam. Ketika tu Rasulullah bersahabat di situ. Itu memang tempat perhimpunan. Diketuknya rumah tadi tuan-tuan. Bila ketuknya rumah tadi, ketua rumah Arqam bin Abu Arqam tadi tuan-tuan, siapa? Umar. Menggigil tuan-tuan orang lain. Menggigil tuan-tuan. Rasulullah dalam keadaan tenang, Rasulullah kata tak apa, buka. Sebab Rasulullah dah tahu. Rasulullah SAW dah tahu ketika tu Umar datang di mana nak masuk Islam. Buka saja tuan-tuan, Sayyidina Umar tu melupu dapatkan Rasulullah SAW. Ajarkan kepadaku bagaimana syahadah. Itu yang terus terkejut. Dia takbir tuan-tuan. Kerana apa? Sayyidina Umar ni tuan-tuan termasuk sahabat Nabi SAW yang didoakan Islamnya. Rasulullah SAW minta, wahai Allah, Islamkan salah seorang daripada dua Umar. Yang pertama Sayyidina Umar Al-Khattab, yang keduanya Umar Abu Jahal. Rupanya Allah Ta'ala terima Islamnya Umar Al-Khattab. Ini kisah ni tuan-tuan. Jadi Sayyidina Umar ni adalah orang yang terakhir Islam sebelum turunnya ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Minta maaf dengan batuk. Kenapa tuan-tuan? Islam di Umar, lalu terus Allah Ta'ala perintah fasda' bima tu'mar. Kerana ketika itu kekuatan sudah mulai ada. Di sinilah Allah SWT nak ajarkan kepada kita ni tuan-tuan, bukan bila kata kita ni membawa kebenaran, kebaikan, dia boleh main lulu, tak ada. Dia ada perancangan. Ya, Allah Ta'ala sendiri pun ada step daripada awal tuan-tuan, dakwah itu disampaikan secara sir. Dikumpulkan kekuatan tadi, pemahaman dan juga keyakinan. Kemudian sampailah ke puncak bila Sayyidina Umar masuk tu, yang kekuatan tadi semakin memuncak. Sebab dia ni orang lain pada lain, dia dah kira. Kalau orang lain tak kira, dia main langgar. Dan akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat tersebut. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW supaya disampaikan
dakwah tadi secara terang-terangan. Selepas perturunan ayat ni, baginda mengubah cara berdakwah daripada secara sir kepada berdakwah secara terang-terangan, iaitu jihad. Ini dilakukan kerana mengikut titah perintah Allah SWT dan meyakini janjinya Allah SWT dan pertolongannya Allah SWT. Nabi pun dia takkan buat sesuatu perkara kecuali atas perintah Allah. Dia takkan buat. Jadi segala apa tindakan Nabi itu betul-betul berpandukan kepada wahyu. Dan Nabi dia takkan buat, Rasulullah SAW itu tuan-tuan, tindakan itu tidak akan dibuat kecuali wahyu terlebih dahulu. Itu kita tengok berapa banyak peristiwa, terutamanya bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab. Dalam banyak kalangan sahabat ni, Sayyidina Umar juga tuan-tuan, dia kurang sabar. Kurang sabar Sayyidina Umar ni, tekanan demi tekanan yang diterima oleh sahabat yang berada di Mekah ketika itu. Akhirnya Sayyidina Umar minta kita perang, dia kata. Masa itu kat Mekah lagi tuan-tuan, belum peristiwa hijrah. Pagi, petang, siang, malam minta pada Rasulullah. Kalau bahasa kita tu meringik, ya Rasulullah, kita serang je, kita perang saja penduduk Mekah ni. Dia bayangkan tuan-tuan, 80 orang nak pergi serang penduduk Mekah. Dan cik pasal, kalau ikut cara dia tu, memanglah orang Inggeris, UK kata apa, sembrono, kan? Main nak langgar je. Rasulullah Rasulullah kata jangan. Jangan. Kerana apa? Kerana belum perintah Allah. Nabi tunggu perintah Allah, apa sekalipun atas perintah Allah. Bila kita ikut betul-betul perintah Allah, apa yang telah digaris pandukan oleh Allah SWT, pasti ada. Macam tu juga peristiwa tuan-tuan, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian yang dilakukan di antara Rasulullah dengan penduduk Mekah pun Sayyidina Umar juga. Waktu itu dah duduk dekat Madinah. Perjanjian dibuat tuan-tuan di antara Madinah dengan Mekah. Rasulullah dah ada kuasa. Dan perjanjian tersebut berat sebelah lebih kepada musyrikin Mekah. Datang Sayyidina Umar kata, ni mana boleh, dia kata. Kenapa berat sebelah? Tak boleh balik ke Mekah, tak boleh itu, tak boleh ni. Semuanya menyebelahi Mekah, penduduk Mekah. Mula-mula datang jumpa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, kau tak puas hati, kau jumpa Rasulullah. Lepas tu dia jumpa sahabat-sahabat yang lain, semua jawapan yang sama. Akhirnya dia beranikan diri jumpa Rasulullah SAW. Bila Sayyidina Umar jumpa Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah begini, perjanjian berat sebelah? Datang, ini perintah Allah. Dia balik. Esok dia datang lagi, ya Rasulullah, kenapa berat sebelah, tak wajib. Yang akhirnya Rasulullah SAW baca surah Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqiman. Bila dibacakan Nabi SAW bacakan ayat tu tuan-tuan, terus dia balik. Sayyidina Umar balik tuan-tuan. Dan riwayat menyebutkan mulai saat itu, detik itu, tidak ada waktu yang dilalui oleh Sayyidina Umar kecuali minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah. Sebab kita tak tahu. Tapi dengan izin Allah SWT, cuba tengok tuan-tuan, sebabkan perjanjian berat sebelah tadilah, walau bagaimanapun kalau bukan Islam, dia takkan mampu jaga dan pelihara perjanjian. Akhirnya musyrikin Mekah langgar perjanjian, langgar perjanjian tadi tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala tahu bahawa kalau bukan iman yang ada dalam diri seseorang itu tuan-tuan, dia tak mampu nak jaga janji tadi. Itu yang Nabi sebut, seorang yang melanggar janji, berjanji kemudian ingkar terhadap janji, itu orang munafik. Itu sifat munafik. Dan memang takkan mampu seseorang itu menjaga dan memelihara janji kecuali ada iman yang benar-benar baik dalam hatinya pada Allah. Jadi akhirnya bila mereka langgar janji tuan-tuan, Abu Sufyan itu sendiri datang ke Madinah minta maaf. Rasulullah dah mula berjalan dengan para sahabat ratus ribu tuan-tuan nak menuju ke Mekah. Sehingga kan Rasulullah kata, wahai Abu Sufyan, boleh kami berikan keselamatan kepada engkau dan sesiapa sahaja yang masuk ke dalam rumah engkau, dan juga sesiapa sahaja yang duduk dalam rumah Allah. Jadi Abu Sufyan lari terus dengan kudanya balik ke Mekah tuan-tuan. Isytihar kepada seluruh penduduk Mekah, siapa yang pergi masuk rumah aku selamat, Muhammad kata.
Bila dia orang bangkit, habis takkanlah seramai-ramai nak masuk rumah kau, bukan rumah besar. Jadi yang keduanya, siapa yang pergi berlindung di Masjidil Haram ketika itu tuan-tuan, selamat. Rasulullah masuk dalam keadaan tidak membawa sebarang senjata. Dalam keadaan tidak membawa sebarang senjata, sehingga kan kemasukan Rasulullah ke Mekah ketika itu dipanggil sebagai Fathul Mekah. Fathul Mekah. Ini yang dikatakan, kita tak tahu tuan-tuan. Mungkin hari ini kita nampak pahit apa yang Allah Ta'ala garis pandukan. Hari esok lusa Allah Ta'ala lebih tahu. Itu sebabnya sejarah dan sirah Nabi SAW itu sebagai panduan. Walaupun pada lahiriah nampak tidak menyambahi kita sebagai seorang beriman, tetapi Allah lebih tahu. Sebab hakikat keberuntungan bagi seorang yang beriman itu bukan dunia. Kita ada akhirat. Maliki yaumiddin. Memang dunia ni tempat ujian tuan-tuan. Sakit ujian, sihat ujian, baik ujian, jahat ujian, cantik ujian, tak cantik ujian, apa pun ni. Adil ujian, tak adil ujian, semua ujian. Duduklah macam mana situasi keadaan sekalipun tuan-tuan, tetap ujian. Orang tu baik ujian. Sebab baik yang hakiki itu akhirat. Keberhasilan dan kejayaan seseorang itu bukan di dunia. Cuba bayangkan bersisa tuan-tuan anak murid 40,000 orang yang boleh terbang. Kalau kita fikir logik akal, kisah yang Allah sendiri datangkan dalam Quran tuan-tuan, 40,000 orang anak murid boleh terbang semua. Kita ada anak murid terbang. Kalau dah anak murid 40,000 terbang tuan-tuan, Tok Guru macam mana? Kalau kita tengok, kita jumpa seorang Tok Guru yang anak murid dia 40,000 boleh terbang, mesti kita ciumkan tangan dia, kaki dia. Sebab apa mesti hebat? Tak tuan-tuan, tak. Ni dunia. Dunia ni bukan penentu kepada keberhasilan seseorang menunjukkan bahawa dia begini, dia dah baik, tidak. Yang Nabi SAW sebut. Satu hari tuan-tuan, seorang sahabat Nabi SAW, dia berjalan di tengah-tengah Madinah. Tiba-tiba dia nampak seorang lelaki dikerumuni. Dalam keadaan dikerumun, Samir, nama sahabat ni Samir. Lalu ditanya siapa lelaki yang sedang dikerumun. Waktu itu peristiwa berlaku di Madinah zaman tabi'in. Jadi sahabat-sahabat tadi cakap, tu Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Jadi Samir tadi tuan-tuan terus mendatangi Abu Hurairah tadi. Ditarik Abu Hurairah tadi. Jadi dia berjalan berdua dengan Abu Hurairah tersebut. Dia kata, wahai Abu Hurairah, ceritakan kepada aku satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi terus direct pada engkau. Bukan periwayatkan daripada orang lain. Nabi terus hajar pada engkau. Lalu Abu Hurairah ketika itu tuan-tuan, dia tarik Samir tadi duduk, dia kata, ada satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi ajarkan pada aku direct, bukan periwayatan daripada orang lain. Jadi ketika itu Abu Hurairah pun cakap, wahai Samir, dia kata, akan ku sampaikan kepada engkau satu hadis Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada aku direct. Dan hadisnya begini. Baru dia sebut hadis begini tuan-tuan, dia tarik nafas, dia nak baca hadis tersebut tuan-tuan, dia pengsan. Abu Hurairah pengsan. Sambil terkejut tengok Abu Hurairah pengsan tadi tuan-tuan, nak baca hadis. Maknanya nak gambarkan tuan-tuan, hadis ni mesti hadis yang sangat berat dan sangat menakutkan. Lalu sampailah Abu Hurairah terjaga tuan-tuan, dia gosok-gosok muka dia. Wahai Samir, dia kata, akan ku ceritakan kepada engkau hadis ni. Lalu dia nak cerita saja tuan-tuan, hadisnya begini. Baru nak cerita tuan-tuan, dia tarik saja nafas, nak sebut hadis tadi, pengsan lagi kedua. Pengsan lagi kedua. Sampailah terjaga. Dan itulah keadaan yang ketiga bila nak cerita pengsan. Kali ni lagi lama. Selepas 3 kali dia pengsan tadi sambil tunggu tuan-tuan, Abu Hurairah pun bangkit dan cerita. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Rasulullah SAW sebut besok di akhirat Allah akan bangkitkan seluruh manusia. Dalam Allah SWT bangkitkan seluruh manusia,
kalangan pertama yang Rasulullah akan panggil, Allah akan panggil, Rasulullah kata Allah akan panggil 3 golongan. Yang pertama, orang yang pandai baca Quran. Yang kedua, orang yang punya harta. Dan yang ketiga, orang yang mati syahid. Lalu Allah SWT akan bertanya kepada orang yang pertama tadi, wahai orang yang pandai baca Quran, aku telah turunkan wahyuku kepada Muhammad dan disampaikan kepada engkau, dan kau telah mengajarkan kepada manusia sekeliling kau. Benar kau telah mengajar? Ya benar. Aku telah mengajarkan wahyumu wahai Allah kepada orang sekelilingku. Tuan-tuan, bila lelaki yang pandai membaca Quran tadi, Allah Ta'ala tanya, kau buat apa dengan wahyu aku? Aku telah mengajarkan kepada mereka yang berada di sekelilingku. Allah sahut, kazabta, kazabta. Dan malaikat yang berada di sekeliling Allah SWT ketika itu pun beramai-ramai menyebut kazabta, kau dusta, kau tipu, dia kata. Kau tipu, kau pembohong. Allah Ta'ala kata bukan kau nak mengajar, tetapi kau mengharapkan supaya orang panggil kau seorang qari. Apa maksud qari? Orang yang pandai baca Quran. Nak orang muliakan dia sebagai seorang yang pandai baca Quran. Lalu Allah SWT panggil pula yang kedua, iaitu orang kaya. Telah kuberikan kepada engkau harta dan apa yang telah kau lakukan terhadap harta tersebut. Lalu si kaya tadi kata, telah kugunakan semua harta yang kau berikan kepadaku untuk fisabilillah, sedekah, sampaikan kepada mereka yang memerlukan dan sebagainya. Allah Ta'ala sambut, kazabta. Dan para malaikat pun jawab, kazabta, kau dusta, kau bohong, kau bohong. Lalu Allah Ta'ala sebut, bukan kau sampaikan atas dasar perintah aku, tetapi kau sampaikan harta tadi atas dasar orang nakkan orang sekeliling kau panggil kau sebagai seorang yang pemurah. Kemudian Allah Ta'ala panggil pula golongan yang ketiga, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid fisabilillah. Ditanya, wahai orang mati syahid, bagaimana kau boleh mati syahid? Aku mati syahid kerana mempertahankan agama kau, wahai Allah. Allah Ta'ala kata, kazabta, kau bohong. Lalu disambut dengan para malaikat kata, kazabta, kau bohong, kau tipu. Lalu Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kau berjuang di jalan Allah bukan kerana Allah, tetapi kau berjuang kerana kau mengharapkan orang panggil kau seorang pahlawan. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat mengambil 3 golongan ini, campakkan dalam neraka Allah SWT. Campakkan dalam neraka. Jadi kisah ni Abu Hurairah ceritakan kepada Abu Sufyan. Yang Abu Sufyan baca, benarlah apa yang telah dikatakan oleh Allah SWT dan apa yang telah diperkatakan oleh Nabi SAW. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia tempat bermain-main, dan apa yang kita minta dapat. Apa yang kita minta, tuan-tuan, Allah akan bagi. Tetapi kalau katalah yang kita lakukan ini tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah nantikan akhirat besok sebagai azab. Saya kongsi kisah ni, tuan-tuan, sebagai peringatan kita bersama. Jangan kita rasa bila katalah kita tu baik, kita dah baik. Tak. Itu yang tadi. Kalau nak kira bab sisa tu, tuan-tuan, 40,000 orang, tapi akhirnya dia mati dalam keadaan syirik pada Allah SWT. Mati dalam keadaan syirik. Sebabnya kebaikan itu bukan penentu seorang tu akan baik di dunia, baik di akhirat. Baik itu pun ujian. Kalau kita nak kira baca Quran tu, tuan-tuan, baik tak? Baik. Orang dermawan tu baik tak? Baik. Kemudian orang yang mati syahid, lagi baik. Lagi baik, tuan-tuan. Tapi orang mati syahid pun, dia mati syahid belum tentu dia dapat menjaga dan memelihara keselamatan di hadapan Allah SWT di akhirat. Sebabnya apa sekalipun dalam kita menjalani kehidupan ini mesti balik pada Allah, ikhlas betul-betul. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Baginda menaiki bukit Safa dan menyeru, wahai Bani Fihir, wahai Bani Fihar, wahai Bani Hadi. Seruan ini ditujukan kepada semua kabilah Quraisy. Mendengar seruan ini, apabila seseorang tidak dapat menghadirkan diri, maka dia akan menghantarkan wakilnya untuk mengetahui
Apakah yang akan berlaku? Lalu Abu Lahab dan orang-orang Quraisy yang lain turut hadir. Rasulullah SAW berkata, apa pandangan kamu sekiranya aku memberitahu kamu bahawa di kawasan lembah sana terdapat tentera berkuda yang sedang bersiap untuk menyerang kamu? Azan kan? Terus azan. Terus ke azan? Terus Rasulullah SAW berkata, apakah pandangan kamu sekiranya aku memberitahu kamu bahawa di kawasan lembah sana terdapat tentera berkuda yang sedang bersiap untuk menyerang kamu? Adakah kamu mempercayainya? Lalu mereka menjawab, ya, kami mempercayainya. Kami tidak pernah mendapati kamu berbohong, wahai Muhammad. Lalu Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya aku berikan amaran kepada kamu semua tentang azab yang pedih. Abu Lahab berkata, binasalah kamu, apakah untuk tujuan ini kamu mengumpulkan kami? Dalam peristiwa ini Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Lahab ayat 1 hingga ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa mara'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Sadaqallahu azim. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan binasalah ia juga. Tidak berfaedah kepadanya harta dan apa yang telah diusahakan. Kelak ia akan masuki ke dalam api neraka yang bergelojak, dan begitu juga isterinya pembawa kayu api. Di lehernya ada tali daripada tali yang dipintal. Tuan-tuan, bila turun saja ayat fasda' bima tu'mar tadi, maka Nabi pun mulalah menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Apa tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika itu Rasulullah pun naik ke atas Bukit Safa. Bila naik Bukit Safa, tuan-tuan, Rasulullah pun seru seluruh penduduk Mekah. Hari ini Bukit Safa dah tertutup, dulu terbuka. Dulu sa'i kan ada tinggi sikit daripada Kaabah. Jadi Rasulullah naik atas Bukit Safa, kan ada batu tu, batu besar. Rasulullah naik atas. Bila Rasulullah SAW naik atas, Rasulullah seru seluruh penduduk Mekah. Sampaikan tidak ada seorang yang pun ketinggalan, tuan-tuan, daripada menghadiri apa yang telah dipanggil, seruan yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Sehingga sampaikan siapa sahaja yang tak datang, tuan-tuan, dia akan hantar wakil. Dan di antara pembesar Quraisy Mekah yang datang ialah Abu Lahab. Abu Lahab datang. Jadi semua dah menghampiri mengiringi Rasulullah SAW ketika itu. Apa dia tanya, tuan-tuan? Yang pertama sekali Rasulullah tanya kepada mereka, kalau kita lihat dalam kitab sirah yang lain, Rasulullah tanya, wahai penduduk Mekah, adakah kamu mempercayai aku? Adakah kamu semua mempercayai apa yang akan aku berkatakan? Lalu terutamanya Abu Lahab ketika itu dia kata, benar, kami mempercayai kau wahai Muhammad, kerana kau tidak pernah mendustai kami. Kau tidak pernah mendustai kami wahai Muhammad. Kami mempercayai. Semua yang hadir itu, tuan-tuan, semua yang hadir. Sebab apa? Nabi SAW itu memang dijolok nama Al-Amin. Sebelum lagi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, memang penduduk Mekah sebutnya Muhammad Al-Amin, seusia belasan tahun lagi. Itu sebab kalau kita lihat peristiwa hijrah, tuan-tuan, kan peristiwa hijrah itu kan puncak. Kenapa Rasulullah SAW tidak benarkan Sayyidina Ali karamallah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tuan-tuan, pergi berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dua sebab. Yang pertama, Allah SWT perintahkan kepada Sayyidina Ali supaya jaga tempat tidur Rasulullah, gantikan tempat tidur Rasulullah SAW. Dan yang keduanya, tuan-tuan, kerana ketika itu Rasulullah nak Sayyidina Ali gantikan Rasulullah, selesaikan semua urusan barang-barang yang mana penduduk Mekah simpan pada Rasulullah. Musyrikin Mekah ni, tuan-tuan, dia marah Nabi, dia tak suka Nabi, tapi bila sampai dia nak simpan barang, dia simpan pada Nabi. Dia tak percaya pada orang lain. Itu sebabnya Sayyidina Ali ketika dia tak boleh lagi hijrah, sebab barang-barang simpanan itu masih lagi ada pada Rasulullah, dan Rasulullah minta Sayyidina Ali selesaikan.
Sampai datang empunyanya, serahkan kepada mereka. Sebab musyrikin Mekah tuan-tuan, walaupun dia macam-macam buat pada Rasulullah SAW ni, tapi mereka sampai masa nak simpan barang, disimpan pada Rasulullah. Jadi itulah keadaan ketika Rasulullah atas bukit Safa tadi. Naik atas tuan-tuan, bila tanya percaya tak? Percaya, kami percaya sebab kau tak pernah tipu kami. Kami tetap benarkan wahai Muhammad. Lalu Rasulullah tanya lagi, kalau aku katakan di sebalik bukit ini ada sekumpulan tentera berkuda yang sedang bersiap sedia untuk datang nak menyerang Mekah, kau percaya tak? Kami percaya. Abu Lahab dengan suara tegas, kami percaya kepada engkau ya Muhammad. Kenapa kami perlu ingkar? Sebab kami yakin pada engkau wahai Muhammad. Yang ketiga, tak sampai 5 minit, dan ku katakan bahawa tidak ada Tuhan yang patut disembah hanyalah Allah. Habis ni tuan-tuan sebut tu, Abu Lahab kata apa? Kau ni mengawal apa wahai Muhammad? Kau mengawal apa ni Muhammad? Padahal kali tuan-tuan, kali pertama tanya percaya, kali kedua tanya, sampaikan kata pada tentera ada di sebalik bukit tu pun mereka percaya. Tak sampai 5 minit, tak sampai 3 minit, tak sampai 2 minit tuan-tuan, ku katakan bahawa tidak ada Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah. Lalu ketika itu terus mereka beramai-ramai yang diketuai Abu Lahab ketika itu, kau ni mengarut apa Muhammad? Kau ni nipu apa? Apa tipuan yang telah kau buat? Mulai saat itu, detik itulah tuan-tuan terus untuk Mekah, menjauhi diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah langkah pertama siri dakwah Nabi SAW secara jihad, iaitu panggil penduduk Mekah naik atas bukit Safa, dan disitulah Rasulullah SAW sampaikan Islam kepada mereka. Tetapi akhirnya mereka menolak Nabi SAW. Lalu ingkarnya Abu Lahab tersebut sehingga sampai Allah Ta'ala turunkan suratul Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan binasalah ia juga. Tidak berfaedah kepadanya harta dan apa yang telah diusahakan, kelak ia akan memasuki ke dalam api yang sangat bergerojak. Dan begitu juga isterinya pembawa kayu api. Di lehernya ada tali daripada tali yang dipintang. Dia dua manusia ni memang sangat-sangat anti dengan Rasulullah ketika itu. Sangat-sangat anti. Kerja bini dia ni pula tuan-tuan, Abu Lahab ni, kalau riwayat kita baca kisah Abu Lahab ni tuan-tuan, dia ni jahat. Tapi jahat dia tu tuan-tuan dipaksa oleh bini dia. Bini dia ngapi. Bini dia ni tuan-tuan, kalau bahasa kita tu queen control. Dia kurang menganggukkan, sebenarnya pada mereka awal dia kurang menganggukkan Rasulullah. Tapi isteri tu diasak oleh isteri dia tadi. Sebab ni ketika Allah Ta'ala herdik mereka ini, Allah Ta'ala tidak kurang juga berikan celaan tersebut kepada isteri Abu Lahab. Maksud kataan pembawa kayu api ialah berjalan sambil mengumpat. Ini kerana isteri Abu Lahab sentiasa membuat cerita-cerita bohong terhadap Rasulullah SAW dan diceritakan di tempat-tempat perhimpunan wanita. Wallahu ta'ala alam. Itu kenapa dipanggilkan dia pembawa kepada kayu api, kerana dia suka membuat kerja-kerja umpatan, mengumpat. Dia mengumpat, kuat mengumpat. Dia orang yang paling kuat mengumpat dan juga fitnah Nabi SAW. Mengumpat ni macam mana tuan-tuan? Mengumpat ni benda betul, dijejeh cerita, tu mengumpat, dosa besar. Tapi kalau dijejeh tuan-tuan cerita tu tak betul, tu fitnah. Jadi dua-dua keadaan tak boleh nak lepas. Kalau cerita tu betul sekalipun, dijejeh tuan-tuan, bawa, dosa besar juga. Tapi kalau katalah benda tu bukan betul, dia ada-adakan, maka dia panggil fitnah. Wallahu ta'ala alam. Itulah tuan-tuan, sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ni. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik, berikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk bertaatan pengabdian kepada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Semua maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita mengajukan atas kekafaran sesuatu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تبارك الله. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.